Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel. Ini adalah satu berita yang menggempakan sahabat semua. Pendedahan panas daripada YB Johari ya, berkaitan dengan perjanjian pemulihan aset 1MDB pada tahun 2020. Jadi apa sebenarnya yang dilakukan oleh peguam kepada Abakau ini, sahabat-sahabat semua, sehingga dikatakan perjanjian itu mempunyai kemuskilan yang merugikan negara kita. Jadi sahabat semua, tanpa buang masa, saya ingin membawakan Anda kenyataan terkini ya daripada YB Johari. Jadi katanya perjanjian pemulihan aset 1MDB dengan Goldman tidak terperinci. Itu antara kenyataan daripada YB Johari. Jadi apakah yang dimaksudkan oleh beliau? Mari kita baca bersama kenyataan details ya berkaitan dengan perjanjian ini. Katanya perjanjian antara kerajaan Malaysia dan Goldman Sachs Group berkaitan pemulihan aset 1MDB Malaysia ataupun 1MDB pada tahun 2020. Tahun 2020 ya, semasa kerajaan Perikatan Nasional, Perdana Menterinya siapa sahabat semua? Tidak lain tidak bukan Abakau. Dibuat dengan tidak terperinci serta tidak jelas, kata pengerusi pasukan petugas pemulihan aset 1MDB Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Beliau berkata perkara itu merupakan faktor syarikat berkenan mengambil kesempatan untuk tidak mahu membayar jaminan pemulihan aset berjumlah 1.4 bilion USD kepada kerajaan Malaysia. Jadi katanya pada tahun 2020 kita buat settlement dulu. Kita dibayar sebanyak bukan RM ya, 2.5 bilion USD. Kemudian dijanjikan nak dibayar lagi sebanyak 1.4 bilion USD, iaitu pemulihan aset, tetapi perjanjian dibuat tidak terperinci. Jadi mereka Goldman Sachs katanya ambil kesempatan tidak mau bayar sebab ia cakap, kita dah kutip melalui embeng iaitu denda sejumlah 640 juta USD. Jadi ditolak ditolak daripada 1.4 bilion itu, bilion USD ya. Kemudian kita dah dapat lebih kurang 430 juta USD daripada DOJ, Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat. Tambah lagi selepas itu Goldman Sachs tolak settlement kita dengan International Petroleum Investment Company. Kemudian katanya dah selesai. Jadi kenapa syarikat itu perlu bayar ya sebanyak 1.4 bilion USD? Soalnya kita kata tidak ya. 1.4 bilion USD itu ialah pemulihan, bukannya denda. Ada pertikaian di situ kerana perjanjiannya tidak jelas katanya kepada bernama. Sebelum ini Johari dilapor berkata perjanjian penyelesaian yang ditandatangani pada Ogos 2020 ketika Kerajaan Perikatan Nasional antara Kerajaan Malaysia Goldman Sachs memerlukan syarikat itu membayar tunai sebanyak 2.5 bilion USD dan memberikan jaminan pemulihan aset sebanyak 1.4 bilion USD kepada Kerajaan Malaysia. Jadi mengulas lanjut, Johari yang juga Menteri Perdagangan dan Komoditi berkata setakat ini pasukan petugas berkenaan masih dalam proses untuk mendapatkan arbitrasi atau timbang taraf sebagai usaha menyelesaikan perkara itu. Dan menurutnya proses untuk pemerolehan kemudiannya aset 1.4 bilion USD itu juga akan mengambil masa yang lama kerana bergantung kepada keputusan Goldman Sachs sama ada mahu melawan tuntutan kerajaan Malaysia berhubung perkara itu menerusi prosedur undang-undang. 1MDB membayar yuran hikmat nasihat yang terlalu tinggi sebanyak 6 juta USD kepada Goldman Sachs bagi nasihat membabitkan terbitan 3 bond berjumlah 6.5 bilion USD. Jadi, penglibatan secara langsung Goldman Sachs dalam skandal 1MDB telah menyaksikan syarikat itu didenda oleh berbagai pihak pengawal selia, termasuk Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat yang berjumlah 2.9 bilion. Jumlah denda dibayar Goldman Sachs adalah melebihi bayaran tunai yang dibuat kepada kerajaan Malaysia, yaitu 2.5 bilion USD. Walaupun Malaysia mengalami kesan terbesar daripada skandal 1MDB apabila perlu membayar sebanyak 6.5 bilion jumlah prinsipal serta faedah kira-kira 3.2 bilion USD dalam tempoh 10 tahun melunaskan hutang 1MDB. Pertikaian pada masa ini tertumpu kepada cubaan Goldman Sachs untuk mengimbangi denda yang dikenakan terhadap
AMMB Holding Berhad, iaitu ringgit Malaysia 2.8 bilion serta perjanjian penyelesaian dengan IPIC ya sebanyak 1.8 bilion USD terhadap jaminan pemulihan aset ya sebanyak 1.4 bilion USD. Goldman Sachs menyatakan bahawa obligasinya di bawah jaminan pemulihan aset telah dilepaskan melalui usaha itu. Bagaimanapun, kerajaan Malaysia mempertikaikan perkara itu dan menegaskan bahawa denda yang dikenakan terhadap Embeng serta penyelesaian dengan IPIC tidak termasuk dalam skop jaminan pemulihan aset yang bernilai 1.4 bilion USD. Wow, ini antara perkara yang sangat mengejutkan sahabat-sahabat semua. Jadi apa sebenarnya yang dilakukan oleh Kerajaan Perikatan Nasional dan juga peguam yang dilantik oleh oleh Perdana Menteri ketika itu, ya, iaitu tahun 2020 Kerajaan Perikatan Nasional. Jadi dalam penyelesaian ini terlalu banyak ya kekeliruan ya kekeliruan terlalu banyak ya perkara yang seperti mana yang dikatakan dibuat secara tidak terperinci dengan jelas. Jadi perkara ini merugikan negara kita, sahabat-sahabat semua. Jadi ini agak mengejutkan kita ya, perkara-perkara seperti ini boleh berlaku ya. Jadi apa pandangan Anda sahabat-sahabat semua? Dan satu lagi kenyataan terkini ya daripada YB Johari juga yang menyatakan bahwa budaya Alibaba Punca Bumiputra ketinggalan. So budaya Bumiputra, so kalau Anda tahu sahabat semua, budaya Alibaba ini sebenarnya sedang ya dalam pemerhatian daripada Kementerian Ekonomi. Ya, YB Rafizi Ramli menyatakan bahawa akan membuat usul dasar supaya perkara Alibaba ini dapat dibendung dan tidak merugikan ya kepada Bumiputra khususnya. Begitu juga dengan pandangan daripada YB Johari. Jadi apakah intipati kenyataan beliau? Katanya Bumiputra ketinggalan dalam bidang keusahawanan disebabkan budaya Alibaba, kata Menteri Perdagangan dan Komoditi Johari Abdul Ghani. Bekas Menteri Kewangan II itu berkata dalam tempoh 25 tahun kerajaan telah mengagihkan kontrak ataupun projek dianggarkan bernilai 1.7 trilion kepada usahawan Bumiputra. Namun katanya amat malang dalam konsep Alibaba ini menyaksikan usahawan Bumiputra yang mengalami kerugian berbanding ejen Bumiputra. Jadi katanya dia Bumiputra masuk nak berniaga dalam kerajaan tapi tak bersedia. Jadi inilah datangnya konsep Alibaba. Ambil kaum bukan Bumiputra yang tak bersedia dan Bumiputra yang tak bersedia katanya. Dan waktu saya duduk jadi Menteri Keuangan katanya dalam tempoh 20 tahun sebanyak 1.7 triliun projek telah diberikan kepada Bumiputra. Ya, beri pada Bumiputra akhirnya dapat manfaat mereka yang jadi ejen kepada Bumiputra. Jadi ejen yang jadi pemain industri di peringkat antarabangsa katanya ketika sesi diskusi Madani Kongres Ekonomi Bumiputra 2024 di Pusat Konvensi Antarabangsa Putrajaya di PICC ya hari ini Putrajaya. Jadi turut menjadi ahli panel Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Liu Chintong dan juga Timbalan Menteri Keusahawanan Ar-Ramanan. Alibaba sering dirujuk kepada sistem perniagaan yang memakai nama Melayu Ali atau kelihatan saja dimiliki atau diuruskan oleh orang Melayu, tapi sebenarnya diselenggarakan oleh bangsa lain atau Baba. Dalam pada itu Johari berkata, kerajaan perlu memiliki pangkalan khusus bagi tujuan ini bagi mencegah budaya Alibaba. Kita tidak mahu konsep Alibaba ini, kita hendak ya katanya bagi kepada Bumiputra Tulin. Kalau ada polisi atau dasar baru kena bagi kepada Bumiputra Tulin. Jadi saya telah cadangkan kita kena ada satu pangkalan data yang dikawal oleh kerajaan. Ya, dia tahu Bumiputra Tulin tidak boleh di Kementerian Keuangan lain, di IMITI, Kementerian Pelaburan, Perdagangan Industri dan lain-lain di kementerian tidak boleh katanya. Jadi itu antara kenyataan terkini ya juga daripada YB Johari ya berkaitan dengan isu Alibaba, berkaitan dengan 1MDB, penyelesaian yang agak tidak terperinci dan mengelirukan akhirnya merugikan negara kita sahabat-sahabat semua. Jadi apa pandangan Anda? Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apa pun kangkap, dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.